Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk kelas kita yang pertama selepas Hari Raya Aidilfitri ni, tajuk kita pada hari ni, sebelum ni kita dah belajar menjahit. Untuk hari ni, tajuk ialah aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Iaitu awak akan belajar tentang tenaga boleh berharu dan kepentingannya. Tapi untuk hari ni kita akan masuk jenis-jenis tenaga boleh berharu dulu. Kepentingannya kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Alright. Kita tengok dulu yang pertama. Apa tu sebenarnya tenaga boleh berharu? Okey, tenaga boleh berharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Apa maksud sumber semula jadi ni? Sumber semula jadi ni maksud dia benda-benda yang takkan habis. Benda-benda alam semula jadi. Bukannya benda buatan manusia, tapi benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang memang dah ada lah. Contoh air, angin. Air, angin tu semua bukannya kita yang buat. Okay, itu contoh-contoh semula jadi. Okay. Dan benda-benda semula jadi inilah yang diubah untuk dijadikan sebagai tenaga. Okay, kita tengok apa contoh-contoh dia. Ada banyak. Yang pertama, matahari. Okay. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga elektrik. Alright. Maksudnya kat sini, matahari ni pun salah satu punca untuk kita dapatkan tenaga elektrik. Maksudnya daripada tenaga cahaya matahari tu, kita sedut guna dan jadikan dia sebagai tenaga solar. Guna panel solar lah. Pernah nampaknya gambar panel solar. Contoh kat kalkulator ke. Ataupun ada kat lampu jalan pun ada papan panel solar tu. Diserap tenaga cahaya matahari. Dan diubahkan cahaya matahari tu menjadi tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik inilah yang menjadikan sebagai sumber tenaga kat dalam muka bumi ni. Kat dunia ni. Macam-macam benda-benda yang kita gunakan tenaga elektrik. Okay. Itu yang pertama, matahari. Yang kedua, geoterma. Apa ni geoterma? Okey, geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Maksudnya daripada tanah. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, daripada tenaga haba yang disedut daripada perut bumi, inilah contoh wap atau steam yang dihasilkan. Kalau nampak asap kat dalam gambar tu, itulah contohnya. Okey. Daripada hasil wap dan steam yang terhasil tu, yang menggerakkan turbin untuk menjanakan tenaga elektrik. Bila turbin tu bergerak, keluarlah tenaga elektrik. Macam sama juga macam matahari, tenaga elektrik inilah yang bagi tenaga dekat muka bumi ni. Okey. Jadi kita tengok, kita terangkan apa sebenarnya, kenapa tenaga elektrik. Okey, yang ketiga air. Okey, yang pertama matahari, yang kedua geoterma, yang ketiga air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Okey, kalau tengok gambar dalam page ni, itulah stesen jana kuasa hidroelektrik. Dekat Malaysia ada satu, dekat tak silap cikgu, dekat Tasik Kenyir. Itu dekat situ ada stesen jana kuasa hidroelektrik. Daripada air yang berterusan, dilalu empangan yang dibina untuk janakan tenaga elektrik. Empangan ni dibina dan dia akan melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Dan stesen jana kuasa hidroelektrik lah yang akan memproses air tu untuk ubah air tu menjadi tenaga elektrik. Sama juga macam ni. Kalau geoterma ni, daripada hasil perut bumi tu yang diubah, daripada wap atau steam tu yang diubah untuk menjadi tenaga elektrik. Kalau mulut matahari, diubah cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Kalau air, diubah air pula menjadi tenaga elektrik. Alright, tengok yang seterusnya. Angin. Okey, tengok gambar dulu. Itu apa gambar apa? Gambar kicik angin. Awak pernah tengok kan? Kalau cerita kartun ke, dalam movie ke.
Inilah gambar kincir angin. Apa sebenarnya? Selalu awak tengok je gambar ni, awak tak tahu apa fungsi kincir angin ni. Okey, kita tengok. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tak pernah habis pun angin ni. Kalau matahari, bila malam dia tak ada. Kalau angin ni, malam ke, siang ke, dia sentiasa ada. Dan tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin ni berputar bagi menjadikan tenaga elektrik. Bila angin terlalu kuat, bila kincir angin tu berpusing, bila kincir angin tu berpusing lah terhasilnya tenaga elektrik. Macam tadi je cakap, bila geoterma tu kalau bila wap atau steam tu terhasil, turbin tu berpusing, terhasillah tenaga elektrik. Kalau kincir angin, bila kincir angin tu berpusing disebabkan angin, maksudnya terhasillah tenaga elektrik. Alright. Ni pun sama juga tenaga elektrik. Memang semua tenaga elektrik. Sebab tenaga elektrik ni lah yang memberikan tenaga. Tenaga-tenaga lain dekat dalam muka bumi ni. Contoh bateri ke apa ke kan. Itu semua daripada tenaga elektrik tu lah. Okay. Tengok. Biogesim pula. Kalau tadi geoterma, ini biogesim. Apa beza dia? Biogesim merupakan bahan daripada reputan benda hidup. Seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Okey, maksud dia kat sini biogesim ni dia guna benda-benda yang benda-benda hidup, contoh pokok-pokok yang dah mati ataupun najis-najis haiwan diambil, dia proses. Tengok dulu. Beberapa kaedah digunakan bagi menyediakan tenaga daripada biogesim. Contohnya menggunakan loji tenaga biogesim. Yang dalam gambar ni lah. Yang dalam gambar tu lah loji tenaga biogesim. Alright, kita cerita macam mana proses biogesim. Bila biogesim ni, kita akan ambil reputan benda hidup, contohnya tumbuhan, pokok-pokok yang dah mati ke, ataupun najis-najis haiwan, dan menghasilkan bahan api. Maksudnya kita akan bakar. Dia akan bakar benda-benda tu, benda-benda hidup, reputan benda hidup. Bila daripada hasil bakar tu lah, hasil bahan api tu yang diproses menjadi tenaga elektrik. Diproses kat mana? Biasanya diproses kat ni lah, loji tenaga biogesim ni. Maksudnya daripada bahan yang dibakar kepada tenaga elektrik. Alright, faham? Itu untuk biogesim. Okay, tengok yang seterusnya. Yang terakhir sekali. Okay, ombak. Alright. Kalau tadi air. Kalau air tadi diguna stesen jana kuasa hidroelektrik. Berbeza. Dia ada empangan. Kalau ombak dia tak ada lalu empangan pun. Kita tengok. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Okay, dalam gambar tu, ialah stesen jana kuasa yang biasanya diletakkan di tengah-tengah laut. Dia bukannya tepi pantai ke. Kalau tepi pantai tu banana boat. Yang macam tu. Lebih kurang kalau nampak macam tu kat tepi-tepi pantai, itu lebih kurang macam banana boat. Tapi ni bukan banana boat. Okey. Ini ialah stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga ombak. Alright. Bila ombak yang kuat lalu dekat stesen jana kuasa tu, turbin yang ada di bawah stesen jana kuasa ni, turbin ni dia macam apa? Macam kipas. Dia macam kipas. Turbin yang ada dekat bawah tu dia akan berpusing. Sama juga macam kincir angin semua, dia akan pusing dan bila dia berpusing itulah terhasilnya tenaga elektrik. Okey, faham? Itu sahaja. Kita tengok terang ulang balik. Yang pertama matahari, yang kedua geoterma, yang ketiga air, yang keempat angin, yang kelima biogesim, yang keenam ombak. Semua enam ni ialah tenaga boleh baharu. Maksudnya dijanakan daripada sumber semula jadi. Kenapa dinamakan tenaga boleh baharu? Awak kadang-kadang cikgu rasa awak dah belajar kot dekat dalam sains tenaga boleh diperbaharui dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya tenaga ni sentiasa ada. Dah habis pun ada balik. Lain lah kalau macam bateri. Bateri kalau dah habis, awak kena beli baru. Itu maksudnya bateri tu tenaga yang tidak boleh diperbaharui lah. Tapi kalau contoh matahari ke, geoterma ni ke, perut bumi ni ke, air ke, dah habis dia ada lagi. Itu maksudnya tenaga boleh baharu. Okay, kesimpulannya kat sini, semua tenaga-tenaga semula jadi kat dalam bumi ni, kat dalam dunia kita ni, boleh diubah menjadi
satu tenaga iaitu tenaga elektrik. Dengan cara-cara tertentu lah. Kalau macam matahari guna panel solar. Kalau geoterma guna 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 stesen dia tu. Kalau air guna empangan, guna tenaga stesen kuasa hidroelektrik. Kalau angin guna kincir angin. Semua ada cara yang tersendiri. Okey. Yang penting apa yang kita nak ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik inilah yang menghasilkan tenaga-tenaga lain. Contoh tenaga angin kat dalam rumah kita, kipas, hasilnya daripada tenaga elektrik. Lampu, tenaga cahaya pun hasilnya daripada tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik yang terhasil ni semuanya daripada tenaga semula jadi. Okey, faham? Okey. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Kalau tak ada masalah, boleh jawab soalan-soalan yang cikgu bagi dekat dalam Google Form. Dekat dalam Google Classroom. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.